Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita akan lakukan perbincangan buku Conquer daripada muka surat 48, 49, 50, 51 dan 54. Saya sudah suruh awak untuk menjawab soalan. Okey. Harap-harap sudah siap semuanya supaya perbincangan kita menjadi bermakna. Okey. Kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sebelum saya sambung, pelajar-pelajar yang buku SPS, bukan buku SPS, buku Conquer. Buku Conquer tidak ada lagi bersama dia, tolong pergi ambil sekarang. Okey, keluarkan juga pen merah. Jadi ada dua benda yang awak kena ada bersama awak sekarang. Buku Conquer dan juga pen merah. Okey, sebaik-baiknya ada buku teks sekali lah. Okey, 3 benda lah sebaik-baiknya. Baik, katakan pen merah tak ada, guna pensel warna merah pun boleh. Kalau tak ada pensel warna merah, katakan awak ada pen warna purple ke pen warna hijau pun boleh lah. Okey, apa-apa pen yang berbeza warna dengan dakwat pen yang awak gunakan untuk menulis jawapan boleh digunakan. Okey, pergi ambil sekarang. Siapa yang tak ada, pause dulu video ini. Okey. Baik, kita mulakan dengan soalan pertama daripada buku Conquer muka surat 48. Buku Conquer muka surat 48. Okey, soalannya berbunyi, nyatakan 4 tanggungjawab Syah Bandar. Okey. 4 tanggungjawab Syah Bandar seperti yang terkandung dalam Hukum Kanun Melaka. Okey, 4 tanggungjawab Syah Bandar seperti yang terkandung dalam Hukum Kanun Melaka. Okey, jadi kalau awak tengok dalam slide saya ini, saya bulatkan di sini saya bulatkan dengan warna kuning, highlight kuning. Ini adalah salah satu keraitan Hukum Kanun Melaka yang menunjukkan tanggungjawab Syah Bandar. Okey. Jadi, kalau awak baca di sini, dalam jawapan ni, saya ambil daripada buku teks Dalam jawapan ini ada banyak tanggungjawab Syah Bandar, tapi awak kena pilih 4 sahaja. Okey, tengok dekat soalan dia minta 4. Okey, 4 sahaja. Baik. Jadi awak pilih mana-mana 4. Okey, mana-mana 4. Okey, tengok titik yang kedua. Okey, titik yang kedua. Tugas Syah Bandar ialah mengurus pasar dan gudang. Okey, ini boleh jadi jawapan yang pertama lah. Mengurus pasar dan gudang. Okey, jawapan yang kedua boleh tulis ialah menjaga kebajikan serta keselamatan pedagang. Okey, ini jawapan kedua boleh tulis. Okey, dia nak 4. Awak boleh, ini yang kedua boleh tulis. Baik, seterusnya apa lagi tanggungjawab dia? Memeriksa alat timbang, sukat dan mata wang. Okey, ini jawapan ketiga boleh tulis. Yang keempat, menjadi hakim di pelabuhan. Okey, jawapan yang kelima, mengurus cukai. Yang terakhir sekali, menguatkuasakan peraturan keluar masuk kapal. Okey, jadi jawapan kat sini ada lebih daripada 4. Awak kena ambil 4 sahaja. Baik, macam mana cara awak nak tanda buku awak ya? Jadi saya nak, kalau jawapan awak tu betul, okey, kalau jawapan awak betul, awak buat apa? Awak bracket dulu. Katakanlah jawapan awak yang pertama ialah mengurus pasar dan gudang. Katakan itu jawapan pertama ya. Jadi macam mana awak nak tu? Nak tik jawapan, awak bracket jawapan ni. Ni saya dah ajar kat sekolah awak bracket, awak tik, awak tulis P1. Okey? Tulis P1. Macam tu. Okey? Jadi untuk jawapan seterusnya awak bracket, awak tulis P2 sampailah P4. Okey? Jadi awak dapat 4
markah. Okey? Baik, selesai soalan yang pertama. Kita sambung soalan yang kedua. Baik, kita sambung soalan kedua. Masih lagi muka surat 48. Soalan berbunyi, lengkapkan maklumat. Okey, lengkapkan maklumat dengan jumlah cukai rasmi. Okey, dia ada dua kat cukai kat sini. Yang pertama dengan jumlah cukai rasmi dan tidak rasmi di Pelabuhan Melaka. Okey, lengkapkan maklumat dengan jumlah cukai rasmi dan tidak rasmi di Pelabuhan Melaka. Jadi kalau awak tengok dekat soalan awak, buku Konka muka surat 48, dia kasih awak satu jadual. Okey, dia kasih awak satu jadual. Lepas tu ada A, B, C, D. Okey, A, B cukai rasmi, C, D cukai tidak rasmi. Okey, apa nak tulis dalam kotak yang A, kotak B? Okey, kotak A untuk cukai rasmi, kotak A pedagang, awak tulis pedagang. Kejap, saya tukar highlighter warna lain Okey, untuk cukai rasmi, jawapan A itu awak tulis pedagang Arab, India, Ceylon, Siam, Pegu. Okey, itu jawapan dalam kotak yang pertama A. Okey, kotak A. Sebelah kotak A itu ada lagi satu lagi kotak. Apa awak nak tulis? Awak tulis dekat situ jumlah cukai 6%. Okey, jumlah cukai 6%. Siapa jawapan yang betul, tik teruslah. Siapa yang salah, tulis jawapan yang betul di tempat yang samalah dalam kotak yang sama. Jangan correction tape jawapan yang salah cuma tuliskan pakai pen merah. Baik. Itu kotak A. Baik, kotak B. Apa nak tulis kotak B? Untuk cukai rasmi awak tulis kat situ pedagang Alam Melayu. Ini. Ini untuk kotak B Pedagang Alam Melayu. Sebelah dia awak tulis apa? Jumlah cukainya berapa? 3%. Baik. Habis dah kotak untuk cukai rasmi. Sekarang kita buat pula cukai tidak rasmi. Okey, tidak rasmi pula. Cukai tidak rasmi. So, cukai tidak rasmi, jawapan dia untuk kotak C dengan kotak D. Okey, kotak C dengan kotak D. Baik, apa nak tulis dalam kotak C? Saya ambil warna lain pula. Okey, kotak C, awak tulis pedagang Cina. Okey, pedagang Cina. Sebelah kotak C nak tulis apa? Jumlah cukai 5% dalam bentuk hadiah. Okey. Kemudian kotak yang terakhir, kotak D. Okey, kotak D. Cukai tidak rasmi, pedagang, kotak D, awak tulis pedagang Jepun. Okey, pedagang Jepun. Di sebelah kotak dia, sebelah kotak pedagang Jepun, nak tulis apa? Jumlah cukai 5% dalam bentuk hadiah. Okey, sama sahaja untuk jawapan Jepun dan China. Okey. Kalau semuanya betul, markahnya penuh lah. Okey, siapa yang salah buat pembetulan sekarang. Baik, kita sambung soalan yang ketiga masih lagi di muka surat 48. Okey, apa soalannya? Jelaskan kemudahan yang disediakan. Okey, kemudahan yang disediakan di Pelabuhan Melaka sehingga muncul sebagai pusat perdagangan terkenal. Okey, jadinya kalau awak tengok dekat dalam buku Konka, dia nak 7 jawapan. Dalam buku teks pun jawapannya ada 7. Okey, ngam-ngam je. Okey, jadi awak kena tulis semua jawapan. Baik, apa jawapan yang pertama? Apa kemudahan yang pertama yang disediakan? Gudang tempat menyimpan barang. Okey, ini jawapan yang pertama. Kalau betul tiklah Yang kedua, kemudahan pengangkutan. Yang ketiga, kemudahan bekalan makanan dan minuman. Yang keempat, khidmat membaiki kapal. Yang kelima, tempat penginapan. Yang keenam, syah bandar yang menjaga kebajikan pedagang. Dan yang terakhir, kemudahan tempat beribadat. Okey? So, awak macam biasalah macam biasa.
Tadi saya dah ajar awak kan. Okey, apa awak nak kena buat ialah awak kena bracket. Lepas awak dah ingat awak kena buat apa Awak kalau jawapan awak betul, bracket. Awak tik, awak tulis P1. Macam tu P1. Untuk jawapan yang seterusnya sama jugalah awak buat. Awak bracket. Awak tik. Awak tulis P2. Macam tu lah. Okay, sampailah dia jawapan yang terakhir. Jadi ada berapa poin? 7 poin. Okay. Okay. Siapa yang salah buat pembetulan. Okay, kita sambung sekarang beralih ke muka surat 49. Okay. Soalan bertanya hubungan luar antara Kesultanan Melayu Melaka dengan Kerajaan Alam Melayu. Okay. Hubungan luar antara Kesultanan Melayu Melaka dengan Kerajaan Alam Melayu. Baik, kalau awak tengok pada buku Conquer, dia suruh awak isi 2 kotak. Ada 2 kotak. Yang pertama dia tanya bentuk hubungan. Yang kedua dia tanya kesan hubungan. Okay, bentuk hubungan dengan kesan hubungan. Okey, untuk yang soalan yang pertama, untuk Kerajaan Pasai, bentuk hubungan dia minta 2 jawapan. Okey, bentuk hubungan dia minta 2 jawapan. Jadi apa nak tulis? Bentuk hubungan dia, okey, bentuk hubungan. Yang pertama, jawapan yang pertama awak boleh tulis ialah hubungan berlaku atas dasar sama taraf. Okey, itu jawapan A. Hubungan berlaku atas dasar sama taraf. Okey. Yang kedua, hubungan juga berlaku atas dasar berkongsi pendapat dan perbincangan berkaitan hal ehwal agama Islam. Okey? Itu 2 jawapan yang pertama. Awak semak jawapan awak. Itu untuk bentuk. Okey, bentuk. Jadi bentuk saya gunakan warna hijau. Okey, untuk kesan saya gunakan warna biru pula. Okey. Apa kesan hubungan Kesultanan Melayu Melaka dengan Kerajaan Pasai? Okey, Pasai. Okey, kesan dia. Hubungan ini membantu kemunculan Melaka sebagai pusat penyebaran Islam. Okey, itulah dia punya kesan. Okey, soalan seterusnya nombor 2 adalah Demak. Okey, Demak. Demak. Apakah bentuk hubungan dia? Okey, dengan Demak dengan Melaka, hubungan dia. Hubungan berlaku atas dasar kepentingan bersama dalam perdagangan. Okey, itu yang pertama. Okey, hubungan berlaku atas dasar kepentingan bersama dalam perdagangan. Okey, itu yang pertama. Jawapan A. Okey, untuk B pula, hubungan berlaku, ayat yang sama ulang Hubungan berlaku atas dasar kepentingan bersama dalam, okey, sampai perkataan dalam ni, awak jangan tulis perkataan perdagangan dalam penyebaran Islam. Okey, dapat ke tak dapat anak-anak? Saya ulang untuk Demak ni. Jawapan yang pertama tulis, hubungan berlaku atas dasar kepentingan bersama dalam perdagangan. Itu yang pertama. Yang kedua, hubungan berlaku atas dasar kepentingan bersama dalam penyebaran Islam. Okey, itu yang kedua. Okay, itu bentuk hubungan. Okey, sekarang kita pergi kepada kesan. Kesan. Apa kesan hubungan antara Kesultanan Melayu Melaka dengan Kerajaan Alam Melayu? Kesan dia, hubungan ini penting bagi menjamin keamanan dan kemakmuran Melaka. Okey, itu dia jawapan dia. Okey, itu jawapan untuk C kesan. Okey, sekarang kerajaan seterusnya adalah Majapahit. Macam mana hubungan Kesultanan Melayu Melaka dengan Kerajaan Majapahit? Okey, kita tengok yang pertama, bentuk hubungan. Okey, bentuk hubungan. Okey, bentuk hubungan, jawapan dia satu je A. Hubungan ini terjalin disebabkan oleh perkahwinan pemerintah Melaka dengan Puteri Majapahit. Okey, itu bentuk hubungan dia. Okey, baik, apa kesan dia? Kesan dia ialah wilayah Melaka menjadi semakin luas. Itu yang pertama. Wilayah Melaka menjadi semakin luas yang pertama.
Yang kedua, tamatnya ancaman daripada Majapahit. Okey, tamatnya ancaman dari Majapahit. Kejap saya salah guna warna highlighter lah. Nanti awak tak nampak beza. Kejap saya padam balik, saya ubah ulang balik. Okey, sambung balik. Sorry. Untuk soalan tadi kesan kesan. Kesan kita guna highlighter warna biru kan? Okey, kesan. Okey, kesan di antara hubungan antara Majapahit dengan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Kesan yang pertama tadi saya kata wilayah Melaka menjadi semakin luas. Okey. Itu kesan yang pertama. Kesan yang kedua, tamatnya ancaman daripada Majapahit. Okey, dia nak 3 BCD. Yang ketiga, mengukuhkan lagi persahabatan dengan Majapahit. Okey, mengukuhkan lagi persahabatan dengan Majapahit. Okey, jadi 3 jawapan. Okey, seterusnya, apakah kesan hubungan Makassar kerajaan Makassar dengan kerajaan Melayu Melaka? Okey. Tengok yang pertama, bentuk hubungan. Okey, bentuk hubungan dia nak 2. Okay, jadi jawapan dia, hubungan ini berlaku dalam aspek perdagangan, perkapalan, Islam, kebudayaan dan kesenian. Okey, itu yang pertama. Okey, yang pertama. Okey, yang kedua dia nak B ada 2, B, A dengan B. Okey, yang kedua, Melaka telah menghantar utusan persahabatan ke Makassar. Okey, Melaka telah menghantar utusan persahabatan ke Makassar. Okey, yang terakhir sekali, kesan. Okey, apa kesan perhubungan di antara Kesultanan Melayu Melaka dengan Kerajaan Makassar? Okey, apa kesan dia? Kesan dia, hubungan semakin rapat dengan Kerajaan Makassar menghadiahi budak raja kepada Sultan Melaka. Okey? Jadi tolong tengok balik jawapan awak. Mana-mana yang salah, betulkan semula. Yang betul awak bracket, awak tick. Okey? Kita, kalau saya laju, kalau saya laju awak tak sempat, maknanya awak pause sekejap lah. Okey, pause, kemudian awak sambung. Okey, kita teruskan. Baik, tadi soalan A bagaimanakah hubungan Kesultanan Melayu Melaka dengan kerajaan alam Melayu yang lain? Okey, soalan B, bagaimanakah hubungan Kesultanan Melayu Melaka, Kesultanan Melayu Melaka dengan kerajaan luar alam Melayu. Ini dengan kerajaan luar alam Melayu. Okey? Yang tadi 4 yang pertama tadi kerajaan alam Melayu. Yang sekarang ini adalah kerajaan luar alam Melayu. Baik, ada 4 kerajaan luar alam Melayu yang mempunyai hubungan dengan Kesultanan Melayu Melaka. Tapi kalau awak tengok dekat buku Conquer, dia tanya 3 sahaja. Dia tanya Cina, dia tanya Jepun, okey? Dan dia tanya Siam. Okey? Baik, soalan itu tanya bagaimanakah hubungan. Okey? Okey, untuk Cina dia nak 3 jawapan. Okey, 3 jawapan. Okay, apa jawapan yang pertama? Okey, hubungan diplomatik, persahabatan dan perdagangan terjalin dengan kunjungan utusan diketuai oleh Yinqing pada tahun 1403. Okey, ini jawapan yang pertama A. Okey, untuk Cina hubungan diplomatik, persahabatan dan perdagangan terjalin dengan kunjungan utusan diketuai oleh Yinqing pada tahun 1403. Itu jawapan A. Baik, jawapan B, apa nak tulis? Masih lagi ayat yang sama. Okey, ayat yang sama tapi kita ubah sedikit. Okey, tengok jawapan B, hubungan diplomatik, persahabatan dan perhubungan terjalin dengan kunjungan utusan diketuai oleh, okey, sampai diketuai oleh ni awak berhenti. Okey, diketuai oleh Laksmana Zenghi pada tahun 1405. Okey, itu jawapan yang kedua, B. Okey, jawapan C. Ada 3 C. Okey, C,
pengurniaan payung kuning, cap mohor dan sepersalinan pakaian sebagai tanda pengiktirafan kepada Sultan Melaka. Okey, ini adalah jawapan yang ketiga. Okey, itu cara perhubungan di antara kerajaan Cina dengan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, sekarang kita tengok Jepun pula. Jepun ada dua jawapan. Okey, dua jawapan. Okey, yang pertama, Sultan Mansur Shah berutus surat dengan kerajaan Rukyu berkaitan tingkah laku pedagangnya yang melanggar undang-undang di Melaka. Okey, itu yang pertama. Yang kedua jawapannya ialah hubungan ini membantu meningkatkan lagi perdagangan dengan Melaka. Okey, dua jawapan. Okey, yang terakhir kerajaan Siam. Okey, Siam. Apa jawapan untuk Siam? Melaka telah menghantar utusan ke Siam yang diketuai oleh Tun Telanai dan Menteri Jana Putra dan, okey, tambah perkataan dan hubungan ini membolehkan Melaka, okey, dan hubungan ini membolehkan Melaka, tambah perkataan dan, hubungan ini membolehkan Melaka memperoleh bekalan kayu jati, beras dan bahan makanan daripada Siam serta dapat menjamin keselamatannya. Okey. Baik, kita sambung muka surat seterusnya, muka surat 50. Okey. Muka surat 50, faktor kejatuhan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, kalau awak tengok, dia ada buat yang pertama kelemahan kepimpinan. Okey. Kelemahan kepimpinan itu maksudnya masalah kepimpinan lah. Okey. Jadi kelemahan kepimpinan itu adalah masalah kepimpinan. Alright. Okey. Tengok soalan A, dia kata Kesultanan Melayu Melaka mengamalkan amalan. Okey, apakah amalan yang berlaku yang menyebabkan kejatuhan Kesultanan Melayu Melaka dari aspek masalah kepimpinan? Okey, yang pertama, apa yang berlaku? Pilih kasih. Okey, itu yang pertama A, pilih kasih. Yang kedua, masalah kedua ialah rasuah. Okey, rasuah. Yang ketiga, penyelewengan dalam pentadbiran. Okey, inilah tiga amalan yang memusnahkan Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Okey, soalan B. Kelemahan Sultan Mahmud Shah dan pembesar dalam pemerintahan dan pentadbiran menyebabkan berlakunya, apa yang berlaku? Yang berlaku ialah ketidakstabilan politik. Okey. Jadi bila politik tidak stabil, sesebuah kerajaan itu akan senang runtuh. Okey, yang ketiga. C. Berlaku apa? Okey, berlaku apa? C. Berlaku perbalahan sesama sendiri. Okey, berlaku perbalahan sesama sendiri dalam kalangan pembesar. Okey, itu yang pertama. Kita tengok yang ketiga, masalah perpaduan. Okey, masalah perpaduan. Okey, apa masalah perpaduan kat sini? Ada tiga jawapan A, B dan C. Inilah tiga-tiga jawapan dia. Rakyat tidak bersatu padu, berlaku persaingan kuasa antara pembesar Melaka yang menyebabkan perpecahan, dan yang terakhir sekali, askar upahan dari luar yang tidak taat setia kepada Melaka. Baik, faktor yang ketiga. Okey, faktor yang ketiga menyebabkan kejatuhan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, faktor yang seterusnya ialah serangan Portugis. Okey, serangan Portugis. Okey, soalan A, tujuan kedatangan Portugis ke alam Melayu. Okey, apakah tujuan mereka datang ke alam Melayu? Soalan minta 5 jawapan. Okey, apakah tujuan kedatangan Portugis ke alam Melayu? Okey, yang pertama, matlamat kekayaan. Okey, itu yang pertama, kekayaan. Yang kedua, matlamatnya ialah keagamaan. Okey. Dan yang ketiga kat sini ialah kemasyhuran. Okey, dia nak 5. Okey, ayat yang pertama ada 3 jawapan. Okey. Yang pertama, matlamatnya adalah kekayaan. Yang kedua, keagamaan. Ketiga, kemasyhuran. Seterusnya yang keempat,
mengawal perdagangan rempah. Okey, mengawal perdagangan rempah. Yang kelima, menghapuskan penguasaan pedagang Islam. Okey. Tadi saya kata faktor kedua adalah keagamaan kan? Okey, jadi keagamaan kat sini apa dia? Tujuan Portugis datang ialah keagamaannya ialah menyebarkan agama Kristian. Okey? Jadi awak tulis keagamaan, dalam bracket tuliskan menyebarkan agama Kristian. Okey? Jadi saya ulang. Jawapan pertama kekayaan, yang kedua keagamaan, dalam bracket menyebarkan agama Kristian. Kemudian kemasyhuran, keempat mengawal perdagangan rempah dan yang kelima menghapuskan penguasaan pedagang Islam. Baik, soalan seterusnya. Serangan Portugis yang pertama di Melaka diketuai oleh siapa? Siapakah manusia pertama yang melancarkan serangan ke Melaka? Ini jawapannya, Alfonso. Okey, Alfonso. Dia manusia yang pertama yang menyerang Melaka. Okey, daripada Portugis. Okey, kita ada satu lagi nama kat sini saya gunakan warna lain. Lopez ni Lopez de Esquerra. Okey, yang ini dia tak serang. Okey, jadi dia tak serang. Yang ini dia datang berunding. Okey, Lopez ni berunding. Yang serang adalah Alfonso. Bila rundingan gagal, dia datang untuk menyerang. Okey, baru datang menyerang. Okey, soalan C. Tindak balas tentera Melaka terhadap serangan Portugis. Apa yang tentera Melaka buat apabila diserang oleh Portugis? Dia nak berapa jawapan kat situ? Ada 6 jawapan. Okey, yang pertama, dia gunakan apa? Menggunakan lancaran. Itu yang pertama, menggunakan lancaran. Yang kedua, menggunakan perahu berapi. Okey, saya ulang balik. Yang pertama, menggunakan lancaran. Yang kedua, menggunakan perahu berapi. Okey, yang ketiga, pertahanan Melaka diperteguhkan di kawasan pantai dengan kayu kayan. Okey, ini yang ketiga. Pertahanan Melaka diperteguhkan di kawasan pantai dengan kayu kayan. Yang keempat, pelbagai jenis meriam serta peti-peti berisi serbuk peluru. Ini yang keempat. Yang kelima, tembakan meriam bertalu-talu dari pantai. Dan yang terakhir, Melaka menggunakan tentera bergajah bagi menghadapi serangan Portugis. Okey? Jadi kalau awak tengok kat hujung ni ada gambar. Ini adalah gambar meriam milik tentera Kesultanan Melayu Melaka. Okey, dan satu lagi gambar kat sini. Ini adalah gambaran tentera bergajah Melaka. Okey? Baik, seterusnya soalan di muka surat 51. Dia minta awak nomborkan mengikut urutan. Nomborkan mengikut urutan Sultan yang pernah memerintah Kesultanan Melayu Melaka dengan betul. Okey, saya tak pasti dalam buku teks ada ke tidak. Itu sebab saya tak ambil gambar. Okey, daripada buku teks saya tak ambil. Sebab saya rasa macam nama betul-betul susah. Tapi saya terus tunjuk kat sini lah. Baik, yang pertama saya rasa semua orang tahulah. Pertama, Parameswara. Ini yang pertama. Okey. Yang kedua, Megat Iskandar Shah. Okey. Yang ketiga, Sultan Muhammad Shah. Yang keempat, Sultan Abu Syahid. Yang kelima, Sultan Muzaffar Shah. Yang keenam, Sultan Mansur Shah. Yang ketujuh, Sultan Alauddin Riayat Shah. Yang ke-8, Sultan Mahmud Shah. Dan yang ke-9, Sultan Ahmad Shah. Okey, siapa yang saya salah betulkan. Baik, muka surat 51 soalan B pula. Berdasarkan tindakan kepimpinan Sultan Melaka berikut. Okey, jelaskan kesannya terhadap sistem pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, tindakan kepimpinan. Yang pertama, apa kesan bila Parameswara menjalinkan hubungan diplomatik dengan China? Okey, kesan dia menjamin kedaulatan Kesultanan Melayu Melaka. Jadi nilai murni yang kita belajar di sini ialah kebijaksanaan. Okey. Tolong semak masing-masing jawapan. Yang kedua, tindakan. Sultan Muzaffar Shah
melantik Tun Perak sebagai Bendahara Melaka. Okay, apa kesan dia? Menjamin kedaulatan Kesultanan Melayu Melaka. Nilai murni dia juga ialah kebijaksanaan. Okey, yang ketiga. Sultan Muzaffar Shah menyelesaikan perbalahan antara orang Melayu dengan orang India Muslim. Okay, apa kesan dia? Kesan dia mengekalkan keamanan kerajaan dan nilai murninya juga adalah kebijaksanaan. Seterusnya, Sultan Muzaffar Shah menguasai Pahang dan Indragiri. Okay. Apa kesan dia? Memulakan pembentukan Empayar Melaka. Nilai murni diminta 3. Yang pertama, kebijaksanaan. Yang kedua, keberanian. Yang ketiga, berwawasan. Berfikiran jauh. Okey, seterusnya. Sultan Mansur Shah menguasai Bernam, Perak, Kampar dan Indragiri. Okay, apa kesannya? Meluaskan Empayar Melaka. Nilai murninya juga adalah kebijaksanaan. Baik, yang terakhir, Sultan... tak nampak ini. Yang terakhir, Sultan Alauddin. Okay? Yang terakhir, Sultan Alauddin. Riayat Shah. Sultan Alauddin Riayat Shah menyamar menjadi rakyat biasa. Okay. Apa kesannya bila seorang sultan menyamar menjadi rakyat biasa? Okay. Kesan dia menjamin keselamatan dalam negeri. Yang kedua, nilai murninya adalah keberanian. Okay, keberanian. Ini Sultan Alauddin Riayat Shah. Jadi menyamar sebagai rakyat biasa. Alright. Baik, muka surat terakhir. Okay, muka surat terakhir. Lengkapkan maklumat dalam rajah berikut berkaitan dengan peristiwa kejatuhan Kesultanan Melayu Melaka. Okay. Pada tahun 1509, Angkatan Portugis tiba di Pelabuhan Melaka. Kedatangan tersebut diketuai oleh Lopez. Okay, Lopez de Esquerra. Dan mereka disambut baik oleh penduduk Melaka. Mereka dibenarkan berniaga dan diberikan jaminan keselamatan. Baik, nombor 2. Tujuan sebenar kedatangan mereka diketuai oleh pedagang Jawa dan Gujarat. Bendahara Tun Mutahir memaklumkannya kepada Sultan Mahmud Shah. Terdapat beberapa orang Portugis yang berjaya ditangkap dan dibunuh. Nombor 3, pada tahun 1510, Alfonso, dihantar oleh Raja Portugal ke Melaka. Sultan Melaka menolak tuntutan supaya membebaskan tawanan, membayar ganti rugi dan membenarkan Portugis membina kubu di Melaka. Baik, yang terakhir sekali, nombor 4. Pada bulan Julai, pada 25 Julai 1511, tentera Portugis telah menyerang Melaka. Mereka berjaya menguasai jambatan Sungai Melaka. Nombor 5, Sultan Ahmad Shah telah mengetuai pasukan tentera Melaka. Baginda berjaya menewaskan pasukan tentera Portugis. Nombor 6, pada 24 Ogos 1511, Portugis berjaya menguasai Melaka. Sultan Mahmud Shah, keluarga dan pembesar Melaka terpaksa berundur ke Pahang dan akhirnya ke Bentan. Okey, jadi habislah sudah perbincangan kita. Minggu hadapan kita akan masuk bab 6. Okey, kita akhiri kelas kita dengan membaca doa.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin. Okey, bye bye.